Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, cikgu perkenalkan diri. Cikgu Nuraini binti Ibrahim yang akan mengajar kelas awak untuk mata pelajaran sains. Okay, hari ini kita akan mulakan dengan kemahiran proses sains. Okay, seperti yang awak dah pernah belajar tahun 1, tahun 2, tahun 3, cikgu akan buat ulangan balik supaya awak ingat sebelum kita pergi ke kemahiran proses sains seterusnya. Okay, pada tahun 3 sebelum ni, awak telah belajar memerhati, mengelaskan, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramalkan, berkomunikasi. Okey, dan seterusnya awak akan belajar menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pun boleh ubah, membuat hipotesis, mengeksperimen. Okey, cikgu ulang balik. Apa itu memerhati? Okey, memerhati ni kemahiran menggunakan semua organ deria untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena yang berlaku. Okey, kita gunakan kelima-lima organ deria. Okey, kelima-lima organ deria yang kita ada untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek atau fenomena ataupun kejadian yang berlaku. Okey, 5 organ deria yang kita gunakan adalah telinga. Okey, untuk pendengaran nak kenal pasti. Daripada pendengaran kita mungkin boleh kenal pasti. Okey, apa yang sedang terjadi. Okey, seterusnya kita guna mata untuk melihat. Okey, mungkin kita boleh tengok warna sesuatu objek. Okey, rupa dia, bentuk dia. Okey, yang ini kita guna organ deria penglihatan. Okey, kita guna mata. Seterusnya, deria rasa. Kita gunakan organ lidah. Okay, untuk merasa. Merasa mungkin kita nak kenal pasti rasa manis, masin, tawar ke pahit. Okay, menggunakan lidah. Okay, seterusnya kita gunakan deria bau. Kita guna hidung untuk mengenal pasti bau. Mungkin bau busuk, bau wangi. Okay, yang ini kita gunakan hidung. Okay, seterusnya deria sentuhan. Okay, kita nak mengenal pasti sesuatu objek tu punya ciri. Okay, kita rasa, okay, licin, kesat, kasar, tajam. Yang itu kita guna kulit. Okay, deria sentuhan. Okay, ini contoh pemerhatian. Okay, contoh memerhati. Yang ini dia lihat menggunakan mata dia, dia nampak. Ni sedang berlaku sambutan kemerdekaan. Dia lepaskan bunga api. Dia nampak, wah cantik bunga api tu. Okay, yang kawan ni pula siap tutup telinga lagi. Sebab bunyi letupan bunga api tu kuat. Okay, yang ini dia gunakan pendengaran telinga. Okay, organ telinga. Okay, seterusnya yang ini adalah pokok semalu. Okay, sebelum disentuh kita lihat. Okay, kita guna organ mata kita. Kita lihat daun dia kembang biasa. Okay, bila kita sentuh jari dengan jari kita, lepas tu pokok tu mungkin bergoyang sedikit, menyebabkan pokok tu ada tindak balas. Okay, pokok tadi dia akan menutup apabila disentuh. Okay, selepas disentuh awak tengok, wah tadi kembang bila sentuh dia dah menguncup. Okay, itu adalah memerhati. Kita gunakan kemahiran memerhati kat sini. Okey, mengelas. Mengelas ni mengumpul atau menyusun objek-objek berdasarkan pada persamaan dan perbezaan. Kita kelaskan dia ikut ciri-ciri yang sama atau ciri yang berbeza. Okey, contoh kat sini, kucing boleh dikelaskan mengikut warna bulunya. Okey, dia kelaskan. Dia mengelas kucing-kucing ni mengikut warna bulu kucing. Okey. Ada cara lain lagi. Mungkin kalau jenis kucing dia berbeza, kita boleh asing ikut jenis kucing. Okay. Seterusnya kolik sistem. Kita boleh tengok kepada melalui dia bentuk. Dia asingkan mengikut perbezaan bentuk. Okay. Yang satu kumpulan ni semua bentuk segitiga yang sama. Satu kumpulan ni berbentuk segi empat diasingkan. Okay. Ini adalah mengelas. Kemahiran mengelas. Okey, mengukur dan menggunakan nombor. Kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Okey, kita nak mengira objek
Kalau kita buat aktiviti mengira objek, itu adalah mengukur menggunakan nombor. Kita membanding kuantiti objek. Okey, bilangan objek dalam kotak ni ataupun isi padu air dalam tin ni dengan isi padu air dalam jug tak sama. Itu membanding kuantiti objek, itu juga mengukur dan menggunakan nombor. Okey, macam ni aktiviti kita mengukur panjang objek. Okey, ini adalah merekodkan unit dengan betul. Bila kita dah ukur, lepas tu kita buat ukuran, kita tulis bersama dengan unit dia. Okay, ini juga mengukur dan menggunakan nombor. Okey, lepas tu menggunakan alat pengukur. Mungkin kita boleh guna penimbang. Yang tadi ni pembaris lah. Pembaris lagi. Alat-alat pengukuran yang lain. Okey. Membuat inference. Okey, inference ni adalah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okey, maksudnya bila berlaku sesuatu perkara, kita nampak perkara tersebut, okey, kita ada kemahiran untuk membuat kesimpulan yang logik. Okey, kesimpulan awal yang logik. Mungkin kita dah nampak, oh kita agak-agak kesimpulan awal dia yang logik lah. Yang tak logik tak terima, yang munasabah atau logik untuk menerangkan sesuatu pemerhatian atau memberi sebab alasan sesuatu perkara itu berlaku. Contoh, okay, bola terapung di permukaan air. Inference, kenapa bola tu terapung di permukaan air? Bila kita nampak sesuatu pemerhatian, mesti kita terfikir, kenapa benda tu berlaku? Macam mana dia sebab kenapa bola terapung? Okey, jadi inference dia, ketumpatan bola tersebut, okey, ini kesimpulan awal lah. Ketumpatan bola tersebut adalah lebih rendah daripada ketumpatan air. Maksudnya yang logik lah. Logik di akal, kenapa bola terapung. Okey. Mungkin bola punya ketumpatan lebih rendah dari ketumpatan air. Jadi dia terapung. Yang ini awak dah belajar dalam tajuk ketumpatan tahun 3. Okay, kita tengok seterusnya. Sekeping duit shilling tenggelam di dalam air. Okay, inference. Kenapa shilling tu tenggelam? Okay, ketempatan duit shilling tersebut adalah lebih tinggi daripada air. Biasa objek yang tenggelam mempunyai ketempatan yang lebih tinggi daripada air. Okay, yang ini adalah membuat inference. Okay, seterusnya meramal. Okay, kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Meramal tidak sama dengan meneka kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data atau pola. Okay, meramal ni kita ramalkan apa yang akan berlaku daripada pemerhatian kita. Okay, contoh ni, kita biasa tengok hari gelap, cuaca mendung, awan tebal. Kita akan fikir hari nak hujan. Okay, kenapa kita boleh fikir hari nak hujan? Sebab kita dah ada pengalaman lalu. Pengalaman lalu yang nampak gelap, awan tebal, persekitaran gelap. Maksudnya, dah mungkin kejap lagi ni hari nak hujan. Okay, dan selepas itu kita akan tengok, oh memang betul hari hujan. Okay, ini adalah meramal. Okay, ini meramal daripada pengalaman lalu sebab dah biasa. Hari hujan, nak hujan je gelap. Gelap, mendung, awan tebal. Lepas tu memang akan hujan. Kebiasaannya. Okay. Ada juga meramal ni melalui data atau pola. Okay, yang ini kita tengok contoh. Dia tanya, ramalkan bilangan daun pada hari ke-12. Okay, kalau ikut data dia yang diberi, hari ke-3, 2 helai daun. Hari ke-6, 3 helai daun. Hari ke-9, 4 helai daun. Jadi, apa yang kita boleh ramal? Okay, selepas 3 hari kemudiannya hari ke-12, okay, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Jadi, daripada 4 mungkin, ramalan kita menjadi 5. Okay, seterusnya. Berkomunikasi. Kemahiran memberi penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan, simbol grafik seperti jadual, graf, raja atau model. Okey, yang ini adalah kemahiran berkomunikasi. Kita beri penerangan. Okey, kalau tengok dalam gambar ni, kita nak terangkan pada orang, kita siap buat peta minda. Okey, yang ini adalah kemahiran berkomunikasi. Awak memudahkan lagi
maklumat yang awak nak sampaikan dalam bentuk rajah grafik. Okey, yang ini pun satu contoh awak kutip maklumat daripada penyiasatan ataupun apa-apa eksperimen. Awak masukkan dalam jadual, awak buat dalam bentuk jadual. Dia punya hasil tu. Jadi ini pun berkomunikasi, kemahiran berkomunikasi. Okay, seterusnya daripada jadual ni, nak bagi orang nampak lebih nampak senang, pandang je dah tahu. Okay, kita pindahkan dia dalam bentuk graf. Yang ini adalah carta palang. Okay, ini adalah kemahiran berkomunikasi. Okay, kita akan buat latihan ni. Okay, kita tengok buku teks muka surat 2 dan 3. Okay, awak boleh rujuk pada buku teks digital yang telah di-upload. Yang telah di-download. Okay, kalau ada boleh rujuk. Okay, kemahiran proses sains. Okay, yang ini adalah satu kisah di mana sekumpulan murid dia mengalami satu situasi lah. Jadi dia nak selesaikan situasi tu, dia menggunakan beberapa kemahiran proses sains yang kita dah belajar. Kita dah pelajari. Okay. Okay, kita tengok dulu dia punya kisah ni. Okay, sudah lama saya perhatikan sampah sarap di sini. Semakin hari semakin banyak. Bila kita sebut perhatikan tu bermaksud kita menggunakan organ deria mata. Jadi kalau organ deria mata bermaksud kita menggunakan kemahiran memerhati. Kemahiran proses sains memerhati. Okey, sama juga seterusnya. Kawan dia pula cakap, oh bukannya nampak sampah sarap ni makin banyak. Ada bau pula tu. Okey, bau ni kita kenal pasti bau yang kurang menyenangkan. Bau busuk ni bau yang kurang menyenangkan. Okey, dia guna deria. Okey, deria hidung, organ deria hidung untuk menghidu. Okey, ini pun adalah memerhati. Okey, seterusnya mereka berbincang. Okey, mereka berbincang. Apakah yang kita boleh buat dengan sampah sarap ini? Okey, kawan dia tanya. Okey, seorang kawan dia ni bagi cadangan. Bagaimana kalau kita semula sampah sarap ni? Okey, lepas tu kawan tadi bersetuju. Bagus cadangan itu. Tapi kita kena asingkan sampah sarap ini dahulu mengikut jenisnya. Okey, yang ini adalah kemahiran. Bila dia sebut asing, ikut jenis kemahiran mengelas. Okey, kemudian mereka pun mengasingkan ikut jenis-jenis dia. Kertas, barang kaca, tin minuman dan botol plastik. Okey, setelah diasingkan, okey, dia masuk dalam plastik dan diikat. Okey, dia timbang. Kita timbang tin aluminium ini dahulu sebelum dijual. Okey, bila sebut timbang, timbang ni kita akan guna alat pengukuran. Kita pakai penimbang. Jadi ini adalah kemahiran mengukur menggunakan nombor. Okey, lepas tu dia berbual lagi, tin aluminium ini kami beli dengan harga RM4 sekilo. Okey, tin aluminium ni dia beli dengan harga RM4 sekilo. Okey. Orang yang beli tin aluminium ni beritahu RM4. Jadi bila dia dah tahu harga, dia kena kira lah. Dia pun mesti pandai kira. Bila dia mengira, bermaksud dia menggunakan kemahiran proses sains. Okey, lepas tu dia ramalkan pula. Saya ramalkan kita akan memperoleh RM ringgit Malaysia RM8 hasil jualan tin aluminium sahaja. Okey, daripada pengalaman lepas dia dah tahu bila tengok bekas yang besar macam ni, banyak tin aluminium, ini mesti lebih daripada sekilo. Jadi dia buat ramalan yang dia akan terima RM8 daripada hasil jualan tin aluminium sahaja. Dia dah anggarkan lebih kurang bungkusan tin aluminium ni lebih kurang 2 kilo. Okey, seterusnya. Siva, mengapakah kita perlu tanam semua sisa makanan ini? Okay, Siva pun jawab, supaya sisa makanan ini dapat merebut di dalam tanah. Okay, ni ada kawan dia tanya, kenapa sisa makanan dia tak buang
apa yang dia nak bersihkan tu dia tanam. Okay, jadi Siva ni bagi tahu sebab dia beri alasan uh, dan dia beri kesimpulan awal. Sekiranya dia orang tanam sisa makanan ni, sisa makanan ni akan dapat mereput di dalam tanah. Betul alasan kamu itu. Baunya pun akan hilang selepas ditanam. Bila satu lagi alasan dia, dengan dia tanam sisa makanan tadi, bau sisa makanan tadi akan hilang. Bau busuk yang tak menyenangkan tu akan hilang. Akhirnya kita berjaya membersihkan kawasan ini. Berdasarkan situasi di atas, naraikan kemahiran proses sains yang telah digunakan oleh mereka. Jadi, cikgu dah buat, dah buat latihan tadi untuk awak. Dan awak isi je. Isikan jawapan untuk lembaran ni. Jadi ni hari ni cikgu dah bagi penerangan dan awak boleh masukkan jawapan. Yang ini sudah lama saya perhatikan sampah sarap di sini. Semakin hari semakin banyak. Jawapan dia tadi adalah kemahiran proses sains memerhati. Nombor 2. Baunya pun tidak menyenangkan. Ada guna deria menghidu. Jadi ini adalah kemahiran memerhati juga. Memerhati juga. Yang seterusnya awak boleh tuliskan jawapan dalam ni. Sama ada memerhati ke, membuat inference ke, meramal ke. Awak boleh tuliskan jawapan di dalam jadual yang telah disediakan. Itu saja. Cikgu harap awak boleh jawab untuk jawapan seterusnya. Dan latihan hari ini sebenarnya nak mengingatkan awak semula tentang kemahiran proses sains yang telah dipelajari. Kita akan belajar seterusnya kemahiran proses sains lagi 6 lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih.